Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 September bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin turut menyarankan agar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengadakan PRU 15 dengan segera. Ia berlaku di tengah-tengah gesaan Barisan Nasional agar Parlimen dibubarkan secepat mungkin. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hari ini turut menyarankan agar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengadakan PRU ke-15 dengan segera. Ia berlaku di tengah-tengah gesaan Barisan Nasional agar Parlimen dibubarkan secepat mungkin. Walaupun Muhyiddin mendakwa dia tidak mahu mendesak Ismail, Presiden Bersatu itu berpandangan PRU perlu diadakan jika ekonomi tidak dapat diurus dengan lebih baik. Katanya sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara, dia sedar betapa rakyat kini bergelut dengan kejatuhan nilai ringgit, inflasi yang meningkat dan masalah ekonomi pasca pandemik. Muhyiddin berkata pengurusan ekonomi yang lemah mungkin menjadi sebab mengapa hasil tinjauan menunjukkan hanya 1/3 rakyat berpuas hati dengan prestasi Ismail sebagai Perdana Menteri. Dia turut berkongsi hasil kajian Merdeka Center yang mendapati antara lain 12% rakyat telah mula mengikat perut dengan makan hanya sekali atau 2 kali sehari. Tambahnya setakat ini, masih belum ada penyelesaian komprehensif dari kerajaan bagi mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara. Ismail baru-baru ini memaklumkan tarikh pembubaran Parlimen akan diumumkan tidak lama lagi dan perkara itu akan dibincangkan dengan 5 pemimpin tertinggi UMNO dalam masa yang terdekat. Wartawan veteran A. Kadir Jassin mengingatkan Ismail mengenai kekalahan kerajaan BN di bawah pimpinan Najib Razak pada PRU 14. Dia berharap Ismail tidak mengikut gesaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi agar PRU 15 diadakan segera meskipun dalam musim tengkujuh. Wartawan veteran A. Kadir Jassin mengingatkan Ismail Sabri Yaakob mengenai kekalahan kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Najib Razak pada PRU ke-14. Dia berharap Ismail tidak mengikut gesaan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi agar PRU ke-15 diadakan segera meskipun dalam musim tengkujuh. PRU ke-14 pada 2018 menyaksikan UMNO dan BN yang berkuasa sejak merdeka tumbang di tangan Pakatan Harapan. 4 tahun sebelum itu, Malaysia mengalami kejadian banjir terburuk dalam sejarah apabila lebih 300,000 orang dipindahkan. 2 hari lalu, ketika pelancaran Jentera Pilihan Raya Pemuda BN, Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN menyatakan kesediaan untuk meredah banjir sekiranya PRU ke-15 diadakan tahun ini. Sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia memberi peringatan sekiranya PRU ke-15 dilaksanakan pada pertengahan November, kemungkinan negara bakal berdepan banjir besar kerana angin monsun timur laut yang aktif ketika itu. Mengulas lanjut, Kadir berkata Ahmad Zahid bukan Perdana Menteri, sebaliknya hanya tertuduh yang berdepan kes prima facie di mahkamah. Kata bekas pemimpin Bersatu itu lagi, Ismail selaku Perdana Menteri bakal menanggung akibat jika rakyat menderita atau terkorban sekiranya pilihan raya diadakan pada musim banjir. Terdahulu, Zahid menyifatkan bantahan pembangkang jika PRU 15 diadakan pada musim banjir adalah kerana mereka takut kalah. Sehubungan itu, kata Presiden UMNO itu, pembangkang menghasut rakyat bahawa mereka akan terdedah kepada banjir jika PRU 15 diadakan tahun ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan bantahan pembangkang sekiranya PRU ke-15 diadakan pada musim banjir adalah kerana mereka takut kalah. Sumbangan itu, kata Zahid, pembangkang menghasut bahawa rakyat akan terdedah kepada banjir jika PRU ke-15 diadakan tahun ini. Zahid berkata kebimbangan itu disebabkan rakyat tidak lagi percaya kepada PH berikutan kegagalan pengerusinya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri serta gagal menunaikan manifesto. Pengerusi BN itu turut mengingatkan bahawa bekas pengerusi PH Dr. Mahathir Mohamad juga pernah mengadakan pilihan raya ketika musim banjir pada 1999 semasa dia menjadi Perdana Menteri. Tegasnya BN juga tidak akan memberikan hayat politik terhadap PH untuk menyelesaikan jelajah kempen yang memburukkan BN sehingga tahun depan. Terdahulu beberapa pemimpin pembangkang termasuk Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli
dan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menyifatkan kenyataan Zahid sebagai tidak peka dengan masalah mangsa banjir. Untuk rekod banjir yang melanda lebih 50 daerah di Malaysia pada akhir tahun lalu telah mengorbankan 55 nyawa dengan kerugian harta benda serta infrastruktur mencecah sehingga 6.5 bilion ringgit. Sementara itu, Perdana Menteri hari ini cuba mengetepikan soalan pemberita ketika ditanya sama ada mengadakan PRU pada musim tengkujuh merupakan satu langkah yang baik. Itu sendiri adakah sesuai ke nak bagus ke untuk Barisan Nasional sebab buat time bencana? Tidakkah ia akan buatkan rakyat marah kepada BN? Okey, good. Soalan tu bagus. You all media boleh buat interview dengan rakyat. Then pandangan tu saya akan ambil. Okey. Ismail yang juga naib Presiden UMNO memaklumkan bahawa 5 pemimpin tertinggi parti itu akan bertemu dalam masa yang terdekat dan membincangkan semua isu berhubung PRU termasuk aspek cuaca. Dalam pada itu, Ismail membidas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang mendakwa dia gagal menguruskan pemulihan ekonomi negara pasca pandemik. Okey, dari segi ekonomi, Tok Pa ada dengan saya yang menguruskan ekonomi. Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Dan kita juga ada Majlis Pemulihan Ekonomi Negara yang dipengungsikan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri. Jadi ini Majlis Pemulihan pun menasihatkan kerajaan. Tok Pa, of course, menteri yang bertanggungjawab di segi ekonomi. Jadi tanggungjawab tu tanggungjawab bersama lah. Ya, tanggungjawab bersama. Kalau gagal, bermakna semua gagal lah. Semua gagal lah, termasuk Majlis Pemulihan Ekonomi Negara pun gagal. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin hari ini mengakui pernah dipulaukan dan menerima pandangan negatif dalam kalangan UMNO. Menjawab kabar angin bahawa dia akan keluar UMNO, Ahli Parlimen Rembau itu bagaimanapun menegaskan dia akan kekal bersama parti itu. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin hari ini mengakui pernah dipulaukan dan menerima pandangan negatif dalam kalangan UMNO. Menjawab kabar angin bahawa dia akan keluar UMNO, Ahli Parlimen Rembau itu bagaimanapun menegaskan dia akan kekal bersama parti itu. Memaklumkan perkara itu di Instagramnya, Khairy berkata dia tidak gemar melayan kabar angin sebegitu namun terpaksa membuat kenyataan selepas menerima banyak mesej mengenainya. Khairy berkata demikian bagi menjawab sebuah laporan video yang dimuat naik di YouTube yang mengatakan dirinya telah keluar dari parti. Katanya walaupun pernah dipulaukan selepas memenangi jawatan Ketua Pemuda dan dipandang serong selepas kalah jawatan Presiden, namun dia akan tetap bersama UMNO. Perkembangan ini hadir ketika bekas Ketua Pemuda UMNO itu sedang mencari kerusi lain untuk bertanding pada PRU ke-15. Ia berikutan pendedahannya bahawa dia akan memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan untuk bertanding di Rembau. Khairy yang menyandang kerusi itu sejak 2008 berkata, dalam senario terburuk, dia mungkin tidak akan bertanding PRU ke-15. Gara-gara gambarnya disunting bersebelahan Najib Razak untuk dijadikan bahan satira, pelakon Adi Putra tampil bersuara di laman Instagramnya. Adi turut menasihatkan pembuat imej tersebut iaitu pereka grafik kontroversi Fahmi Reza supaya bersikap matang dalam berpolitik. Gara-gara gambarnya disunting bersebelah Najib Razak untuk dijadikan bahan satira, pelakon Adi Putra tampil bersuara di laman Instagramnya. Adi turut menasihatkan pembuat imej tersebut iaitu pereka grafik kontroversi Fahmi Reza supaya bersikap matang dalam berpolitik. Pelakon tersebut merujuk kepada imej dirinya bersama Najib tetapi disunting sebagai poster filem Mat Kilau untuk tayangan platform penstreaman Netflix. Poster tersebut bagaimanapun menggunakan judul Mat Sakau, gelaran yang sering dirujuk kepada bekas Perdana Menteri itu, ekoran sabitan kes jenayahnya di mahkamah. Adi 41 tahun merupakan bintang utama yang menerajui filem diinspirasi daripada kisah pahlawan Melayu Mat Kilau yang berjuang menentang penjajahan British di Pahang. Filem tersebut berjaya meraih kutipan sebanyak 97 juta ringgit selepas 2 bulan ditayangkan di Pawagam. Sementara itu, Adi dalam hantarannya turut secara sinis mengucapkan terima kasih kepada Fahmi. Menurutnya, walaupun imej dirinya dengan Najib dijadikan bahan satira, pereka grafik itu tetap membantu promosi filem berkenaan di Netflix secara tidak langsung. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.